Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, nama cikgu ialah Cikgu Nina Alisha binti Azman. Cikgu akan mengajar kamu dalam subjek Sains Rumah Tangga iaitu SRT bagi tingkatan 4. Okey, sebelum cikgu memulakan pengajaran cikgu pada hari ini, sebelum itu, cikgu telah memberikan satu link YouTube untuk kamu semua melihatnya, iaitu link YouTube yang bertajuk Gentian Asli dan Gentian Buatan. Okey, cikgu tahu mungkin kamu semua telah tahu sedikit tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, jom kita tengok apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, iaitu standard pembelajaran. Okey, apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah yang pertama ialah kita akan belajar bab 3 iaitu pemilihan pakaian. Okey, apa yang kita akan pelajari ialah yang pertama kita akan dapat mengenal jenis gertian serta sumbernya. Yang kedua ialah kita dapat menamakan contoh gentian fabrik, gentian asli dan fabrik gentian buatan. Okey, yang ketiga ialah kita dapat menerangkan ciri-ciri gentian asli dan gentian buatan. Okey, jenis gentian dan sumbernya. Okey, kita tengok pada gentian asli. Dia terdiri daripada dua iaitu tumbuhan dan haiwan. Okey, kita fokuskan kepada satu-satu. Okey, tumbuhan. Ianya dipecahkan kepada dua iaitu kapas dan yang kedua ialah linen. Okey, apa kapas? Kapas ialah sumber daripada dihasilkan dari buah pokok kapas. Yang kedua ialah linen dihasilkan dari selulosa pokok flax. Okey, seterusnya ialah haiwan juga dipecahkan kepada dua iaitu sutera dan benang sayat. Okey, apa itu sutera? Sutera ini dihasilkan dari kepompong dan ulat sutera. Okey, benang sayap pula dia dihasilkan dari bulu biri-biri. Okey, seterusnya ialah kita tengok kepada gentian buatan. Juga dipecahkan kepada dua iaitu selulosa terjana semula dan gentian sintetik. Okey, kita tengokkan kepada selulosa terjana semula. Ianya dipecahkan kepada tiga iaitu viskos, triasetat dan juga asetat. Okey, kita tengokkan kepada sumber viskos iaitu daripada vulva kayu atau biji kapas ditambahkan dengan soda, ditambahkan dengan aquastik dan ditambahkan dengan karbon sulfida. Dalam proses apa? Proses permintalan basah. Okey, bagi triasetat pula, ianya sumber daripada selulosa, ditambahkan dengan asetik anhidrida, ditambahkan dengan metilena klorida dalam proses permintalan kering. Okey, bagi asetat pula, sumber dia daripada sepihan kayu vulva, ditambahkan dengan asid asetik hidrida, ditambahkan dengan aseton dalam proses permintalan kering. Okey, seterusnya kita tengokkan kepada gentian sintetik. Ianya juga dipecahkan kepada tiga iaitu polister, polimiamida ataupun nilon dan juga akrilik. Okey, kita tengokkan kepada polister. Sumbernya ialah daripada apa? Bahan kimia terbitan petroleum ditambahkan dengan asid terftalik ditambahkan dengan glycoaltina dalam proses permintalan cair. Okey, bagi polimiamida ataupun nilon pula, sumbernya daripada arang batu, ditambahkan dengan udara, ditambahkan dengan air dalam proses permintalan cair. Okey, bagi akrilik pula, dia dalam proses, dia sumber dia daripada petrokimia, ditambahkan dengan akrilonitril, ditambahkan dengan amonia, ditambahkan dengan air dalam proses pemintalan kering. Okey, seterusnya kita fokuskan kepada
Contoh fabrik gentian asli dan gentian buatan. Okey, kita tengokkan contohnya iaitu kepada gentian asli iaitu tumbuhan. Kita tengokkan kepada ianya dipecahkan kepada dua iaitu kapas dan linen. Okey, kita tengokkan kepada kapas. Contohnya ialah drill, denim iaitu fabrik seluar jim. Okey, poplin, terry, belacu dan giham. Okey, bagi linen pula ialah crash, damask, canvas dan linen. Okey, kita tengokkan kepada contoh iaitu kapas bagi drill. Okey, ini ialah contoh fabrik. Okey, bagi denim, okey, ini ialah contoh denim seluar jim. Okey, bagi linen pula, okey, canvas. Okey, bagi gentian asli haiwan, ianya terdiri daripada dua iaitu sutera dan benang sayat. Okey, kita tengokkan kepada contoh sutera iaitu jacquard, shantung. Okey, bagi benang sayat ialah jersey, kain jersey. Okey, tweed, twill. Okey, kita tengokkan kepada contohnya bagi sutera. Okey, shantung ialah kain licin, fabrik yang licin. Okey, benang sayat, jersey ialah baju jersey. Okey. Okey, bagi gentian buatan, selulosa terjana semula ianya dipecahkan kepada tiga iaitu viskos, triasetat dan juga asetat. Okey, kita tengokkan contoh viskos iaitu Fortison, Bernberg, okey, Jackspoon. Okey, bagi triasetat ialah Arnell, bagi asetat ialah Aeron dan Arilof. Okey, contoh viskos. Okey, kegunaan dia digunakan untuk membuat permaidani ataupun pita pelekat. Okey, bagi triasetat, kegunaan dia ialah membuat seluar sendat, kot ataupun blouse. Okey, bagi asetat ialah kegunaan dia baju hujan. Okey, pakaian wanita, tali leher ataupun baju pengantin. Okey, bagi gentian buatan untuk gentian sintetik ialah ianya terdiri daripada tiga iaitu polister, polimiamida ataupun nilon dan akrilik. Okey, kita tengokkan ke contoh pada polister, Forset, Dacron, Encron dan Ecling. Okey, bagi poliamida ataupun nilon, kita ada pada nilon 6, nilon 66. Bagi akrilik pula, Orlon, Cortel dan Acrylen. Okey, kita tengok contohnya bagi polister. Okey, polister kegunaan dia membuat scarf, baju t-shirt, seluar thread. Okey, bagi poliamida ataupun nilon, kegunaan dia pakaian kalis peluru yang digunakan oleh polis tu. Okey, airbag kereta dan jaket. Okey, bagi akrilik pula ialah kegunaan dia baju panas, cardigan ataupun topi. Okey, seterusnya ialah kita tengokkan kepada ciri-ciri fabrik gentian asli dan fabrik gentian buatan. Okey, yang pertama kita tengokkan kepada gentian asli dulu iaitu tumbuhan. Apa ciri-cirinya? Okey, yang pertama ianya selesa dipakai. Okey, yang kedua ialah ianya kukuh dan bertambah kukuh apabila ianya basah. Okey, yang ketiga ialah ianya tahan pada suhu tinggi dan sinaran cahaya matahari. Okey, yang seterusnya ialah ianya mudah menyerap kelembapan. Okey, bagi gentian asli untuk haiwan pula, kita tengok cirinya ialah ianya selesa dipakai kerana lembut. Okey, yang kedua ianya kukuh tetapi lemah apabila ianya basah. Okey, yang ketiga ialah ianya mudah rosak pada suhu tinggi ataupun alkali. Okey, yang seterusnya ialah ianya penyerapan yang baik. Okey, seterusnya kita tengokkan kepada ciri gentian buatan. Okey, apa cirinya? Ianya tidak selesa dipakai. Okey, ianya kukuh tetapi lemah apabila ianya basah. Okey, yang ketiga ialah ianya tahan pada cahaya matahari.
Okey, seterusnya ianya menyerap sedikit kelembapan dan mengalami ilustrasi. Okey, tahu tak apa itu ilustrasi? Ilustrasi sebagai contoh, kamu memakai baju kurung dan berada di tempat aircon. Dan apa yang akan terjadi pada baju kurung tersebut? Ianya akan melekat pada tubuh badan kamu, iaitu ianya mengalami ilustrasi dan di situ ialah kegunaan ialah fabrik yang digunakan ialah fabrik buatan. Okey, seterusnya ialah apa yang kita akan dapat pelajari daripada tajuk ini ialah yang pertama, kita dapat mengetahui jenis pakaian yang selesa untuk dipakai. Okey, yang kedua ialah kita dapat membezakan pakaian yang sesuai untuk dipakai ataupun tidak. Okey, kamu dapat membezakan fabrik asli ataupun fabrik buatan yang lebih baik. Okey, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, bagi tugasan, cikgu meminta kamu membuat modul pada muka surat 19 dan 20 dan menghantarnya kepada cikgu sebelum pukul 12 malam untuk dikira kehadiran. Okey, sekian. Terima kasih. Kita jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.